Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Jadi apa khabar semua? Kalau saya nak lihat di sini ada ramai bersama dengan saya. Mohon maaf terlebih dahulu kerana kita bersiaran agak lewat pada pagi ini. 15 minit lambat di situ. Dan ada teman-teman kita yang bersama dengan kita di sini yang memberikan ucapan salam kepada Ustazah dan juga semua. Itu kita ada Puan Maznah kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zizi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Zizi. Tak lupa juga Kak Som di sini yang sentiasa setia bersama dengan saya dan semua. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat sejahtera hendaknya insya-Allah. Mudah-mudahan amin. Kak Farida bersama kita juga. Assalamualaikum Ustazah, admin dan jemaah-jemaah semua. Kak Fauzia, Assalamualaikum Ustazah, admin Masjid Al-Muttaqin serta sahabat-sahabat jemaah semua. Semoga sihat-sihat walafiat belaka. Dan jugalah Suryati dan semuanya lah yang ada bersama kita. Haja Aisyah, Latifah, Siti Sophia Kasmani, Haja Siti Sophia Kasmani di sini, Kak Zah kita, Kak Johara, Nur, semualah saya tak boleh nak baca satu persatu. Nanti kan kuliahnya cuma baca komen je di sini kan. Okey, tak apa, kejap saya nak tutup. Ada gambar lukisan kan yang belakang tu. Nampak? Gambar lukisan ada dinosaur. Kita nak tutup gambar tu sebentar. Sekejap Oh, masih lagi tak boleh. Tak apalah. Biarkan saja. Saya pun tak boleh nak ni. Okay, tak apa, biarkan saja gambar tu dekat belakang. Baik, sekarang pada pagi ini kita akan mulakan perbincangan di muka surat yang keberapa dan tajuk yang mana? Boleh letakkan di ruangan komen, jemaah muslimah semuanya, silakan. Kita sambungkan perbincangan hadis kita pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan bincangkan pada bahagian yang kedua. Hadis 40 muka surat 429. Betul ke? Ada yang lain? Ada jawapan yang lain? Ada jawapan yang lain? Minggu lepas ada kuliah kan? Okay, Kak Zah, masih hadis 48 bahagian kedua muka surat 424. Liza, Kak Som juga memberikan jawapan yang sama. Hadis 48 muka surat 424. Kak Fauzia juga, okey, muka surat 424. Bahagian yang kedua sambungannya. Okey, baik. Kita lihat slide kita pada pagi ini. Okay, Kak Aisyah juga berikan jawapan yang sama. 424 hadis 48. Baik, terus kita akan lihat slide kita pada pagi ini. Betul ke perbincangan kita? Okey, kita masih lagi membincangkan hadis 48 bertajuk nifaq. Bahagian yang kedua. Mungkin admin boleh tolong tutupkan footer di bawah tu. Jadi slide saya tidak terhalang. Okay. Terima kasih. Baik, kita hadis 48 bertajuk nifaq di bahagian yang kedua. Halaman 424 betul. Baik, alhamdulillah. Continuation. Kak Aisyah kata continuation. Jadi pada pagi ini kita akan sambung dan
saya akan selesaikan ya perbincangan hadis kita yang ke-48 pada pagi ini, dan mudah-mudahan ya kita dapat selesaikan perbincangannya dan kita dapat mengambil pengajaran yang terkandung di dalam hadis kita pada pagi ini yang kita bawa perbincangannya daripada minggu lepas hinggalah ke hari ini. Baik, jadi kita akan sambung di muka surat 428 di situ pada satu poin yang baru sebenarnya subtopik yang baru bertajuk wajibnya memenuhi perjanjian-perjanjian dan haramnya berkhianat. Baik, sebelum tu saya nak tanya, pada minggu lepas kita bincangkan tentang apa? Boleh letakkan di ruangan komen. Apakah yang kita bincangkan pada minggu lepas? Okey, saya tahu kita bincang tentang orang-orang yang dimasukkan pada kategori munafik dari sudut amalinya, iaitu perbuatannya. Apakah perbuatan tersebut? Okey, ada berapa? Sila letakkan di ruangan komen setiap satu daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Boleh letakkan di situ, saya nak lihat jawapan daripada jemaah. Karakter munafik, yes, betul. Tapi apakah karakter-karakter tersebut? Ada berapa dan senaraikan. Ya, ada berapa dan senaraikan. Ada 4, betul. Senaraikan apakah ia? Kita tanya, tak dapat-dapat lagi. Okay, Kak Aisyah, munafik besar akbar, karakter munafik, betul. Ada 4, yes. Aliza kata tadi, Kak Zah dengan Aliza kata ada 4, betul. Karakter munafik ada 4, yes. Apakah keempat-empat itu? Senaraikan. Pertama apa? Kedua, ketiga, keempat. Bicara tapi dusta. Kak Som berikan jawapan di situ. Janji tapi tak ditepati. Bertengkar melampaui batas. Berjanji tapi khianat. Okey, berjanji tapi khianat. Kak Aisyah, Kak Aisyah kata apa di situ? Kak Aisyah kata bicara tapi dusta, janji tidak ditepati, bertengkar melampaui batas. Okay, ada lagi satu Kak Aisyah tertinggal, nanti letak di situ. Mak Isa kata ada 4, bila cakap dusta, bila janji mungkir, bila gaduh curang. Okey, itu baru 3. Cakap dusta, janji tak tepati, bertengkar melampaui batas, berjanji tapi khianti. Kenapa Liza? Kelang kabut je. Berjanji tapi khianati. Okey, baik. Semua jawapan hampir sama cuma tadi ada jawapan yang tidak lengkap di situ. Dan saya lihat ada teman-teman kita yang telah melengkapkan jawapan-jawapan yang tak lengkap lah. Baik, kita betul, kita ada 4 yang telah kita bincangkan berkenaan karakter orang munafik iaitu pertama bercakap tapi dia kemudiannya berbohong, itu berdusta. Kedua, dia berjanji tidak tepati. Kemudian yang ketiga, dia bila dia bergaduh, dia melampaui batas yang menyebabkan sehingga dia melakukan kezaliman, memfitnah orang lain sedangkan dia salah. Okey, itu kita dah bincangkan Kemudian yang keempat kita bincangkan juga apabila kedua belah pihak mengadakan perjanjian, kemudian ada pula ataupun kedua-duanya saling berkhianati antara satu dan yang lain ataupun salah seorang di kalangan mereka mengkhianati yang lain. Baik, sekarang ini berkenaan dengan khianat tersebut kita masih belum selesai bincangkan. Dan pada pagi ini kita akan masuk kepada sedikit lagi perbincangan berkenaan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang. Kerana apa? Nanti kita akan masuk kepada ciri yang kelima sebagai ciri tambahan yang terdapat bagi orang yang disebut ataupun dimasukkan dalam kategori orang munafik apabila mereka memiliki sifat ataupun ciri-ciri ini. Baik, kita lihat seterusnya pada slide saya ataupun boleh lihat di muka surat 424 di situ untuk kita baca satu persatu apa yang terdapat di perenggan tersebut.
Baik, kita lihat begini. Haram ya mengkhianati. Jadi perenggan kita yang pertama di situ menerangkan kepada kita bahawa haram. Seseorang dia melakukan pengkhianatan kepada saudaranya apabila dia telah berjanji, mengadakan perjanjian, ya, kemudian dia mengkhianati perjanjian tersebut. Jadi di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ya, beliau menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan khianat itu, ataupun kenapa pengkhianatan ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Apakah nas-nas yang menyebutkan, ya, berkenaan dengan pengharaman tersebut. Jadi di sini, ya, muslimah, kita lihat diceritakan kepada kita ataupun dijelaskan kepada kita pada perenggan yang pertama di sini, iaitu khianat adalah suatu yang haram. Okey, khianat adalah suatu yang haram dalam setiap perjanjian antara orang Muslim dengan lainnya. Jadi sesama Muslim ini bila kita buat perjanjian, kita dilarang untuk mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian disebutkan juga di sini sekalipun orang yang mengadakan perjanjian tersebut adalah non-Muslim. So di sini kita jelas, kalau kita ada buat apa-apa agreement, ya, perjanjian, walaupun dengan non-Muslim, tak bermakna kerana dia bukan Islam, kita boleh mengkhianati perjanjian tersebut. Jadi dalam agama kita memberikan peringatan, ya, apa jua bentuk perjanjian, ni perjanjian-perjanjian yang baik, ya, okey. Apa jua bentuk perjanjian, sama ada yang kita lakukan ataupun yang telah kita meterai antara seorang Islam, seorang Muslim dan juga non-Muslim, kedua-dua kategori insan ini tidak boleh kita khianati. Ya, tidak boleh kita khianati. Jadi dalam keadaan yang begini, Islam menegaskan, ya, bahawa haram jika perlakuan itu ada ketika sebuah perjanjian sudah dimeterai. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah perjanjian-perjanjian yang baiklah. Mungkin kita buat kita buka bisnes, kemudian perniagaan, ada perjanjian kita dengan kawan kita, kan, jadi sama-sama kita panggil pemilik kepada sebuah syarikat. So di situ kita panggil ada perjanjian. Okay, ada satu kesepakatan. Jadi tidak dibenarkan untuk kita buat perkara-perkara yang mengkhianati kesepakatan itu, menggelapkan duit syarikat contohnya. Ini perkara-perkara lah yang perlu diambil perhatian apabila kita tak kira sama ada di kalangan Muslim ataupun non-Muslim, bila kita melakukan ataupun bila kita mengadakan perjanjian antara kita dan mereka. Jadi di sini, ya, Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita tentang hal ini dalam sebuah hadis baginda. Jadi Nabi SAW bersabda, boleh lihat, ya, muslimah, dalam kitab kita di situ ada sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita sebagai satu bentuk peringatan tentang betapa pentingnya kita menjaga perjanjian yang telah dimeterai antara kita dan orang-orang yang telah kita adakan kesepakatan itu. Baik, jadi di sini Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa, muslimah, di situ, man qatala nafsan mu'ahadan, ya, lam yarih raihatal jannah. Jadi Nabi ingatkan kepada kita. Sekejap. Itu compositionnya. Okey. Saya besarkan sikit gambar saya. Baik, so kita lihat begini. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini. Nabi ingatkan kepada kita, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masiratin 40 aman. Jadi Nabi SAW kata apa dalam hadis ini? Siapa yang membunuh jiwa orang kafir
yang mengikat perjanjian dengan pemerintah Islam. Jadi di sini, ini pada konteks zaman Nabi SAW lah ya, kita dapati bahawa ada di kalangan non-Muslim yang mana mereka ini mengikat perjanjian damai dengan kerajaan Islam Madinah ataupun kerajaan Islam lah ya. Kemudian kita dilarang untuk mengganggu mereka ini yang telah mengadakan kesepakatan, muafakat untuk adanya perjanjian damai dengan mereka. Jadi Nabi kata mana-mana di kalangan Muslim ini kalaulah mengganggu, contohnya membunuh mereka ini, iaitu di kalangan non-Muslim yang mana sudah memiliki perjanjian damai dengan pemerintah Islam, maka di sini Nabi kata apa? Orang yang melakukan perbuatan tersebut lam yarih raihatal jannah. Dia tidak dapat mencium bau syurga. Jadi ini daripada hadis ini ya muslimah, kita faham begini. Kita tidak boleh mengganggu ataupun kita ni tidak dibenarkan mengkhianati mana-mana insan, tak kira Muslim ataupun non-Muslim yang telah kita adakan perjanjian dengan mereka. Ya, perjanjian yang baik. Sekali lagi saya sebutkan, perjanjian yang baik. Tidak boleh kita mengkhianati perjanjian tersebut. Dan mereka yang melakukan perkara ini akan mendapat balasan ya di akhirat kelak. Yang mana Nabi kata apa? Dia tidak dapat hidu bau syurga. Kalau kita kata tak dapat cium bau syurga, bermakna tidak masuk syurga. Okey, tidak masuk syurga. Wa inna rihaha, dan Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana bau syurga ini boleh dibau. Okey, so Nabi kata apa? Wa inna rihaha la yujadu min masiratin arba'ina aman. Sesungguhnya bau syurga ini ianya boleh didapatkan, maksudnya kita boleh cium bau syurga ini pada jarak 40 tahun perjalanan. Maknanya daripada jauh kita dah boleh bau syurga tersebut. Jadi Nabi kata orang yang mengganggu gugat sebuah perjanjian, orang yang begini dia tidak dapat bau wanginya syurga tersebut. Sedangkan bau syurga itu kita dah boleh hidu pada jarak yang begitu jauh sekali. So bila kita faham di sini daripada hadis ini Nabi kata min masiratin arba'ina aman. Maknanya kalau kita tak perlu pergi dekat pada syurga tersebut. Kalau kita berada pada tempat yang begitu jauh pun syurga sudah boleh dihidu wanginya. Kewangiannya itu sudah kita boleh peroleh. Jadi orang yang tidak layak untuk menjejakkan kakinya ke dalam syurga, di sini Nabi kata apa? Dia tidak boleh hidu bau tersebut. Walaupun sedangkan baunya boleh didapatkan pada jarak yang begitu jauh sekali. Maka di sini jelas kepada kita, Nabi SAW melarang kita ini untuk mengganggu ataupun merosakkan, mengkhianati perjanjian yang telah kita sepakati antara orang yang kita dah agree tadilah yang telah kita bersetuju. Jadi daripada hadis ini sendiri kita fahami juga bahawa orang yang buat perkara-perkara pengkhianatan mereka ini tergolong di kalangan orang yang munafik. Baik, seterusnya di sini disebutkan pada perenggan yang berikutnya di situ, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan dalam kitab sucinya untuk memenuhi perjanjian dengan orang-orang musyrik. Jadi tadi kan kita baca hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ia bukan hanya terdapat di dalam hadis Nabi. Kita juga boleh dapati berkenaan dengan perintah menjaga amanah. Perintah menjaga perjanjian ini di dalam Al-Quranul Karim. Jadi disebab itu disebutkan begini, apabila mereka juga tetap menjaga perjanjian mereka dan tidak melakukan pengkhianatan. Dan disebutkan sedangkan perjanjian kaum muslimin di antara mereka, maka memenuhinya adalah lebih ditekankan lagi dan melanggarnya juga lebih besar dosanya. Maksudnya begini muslimah, jika dengan non-muslim kita diperintahkan supaya menjaga amanah yang telah kita ambil ataupun menjaga perjanjian yang telah kita sepakati antara kita dan mereka,
lebih-lebih lagi di sini apabila perjanjian tersebut dimeterai antara kita dan orang Islam. Jadi dikata di sini, kalaulah kita buat perkara yang tidak baik pada perjanjian tersebut, mengkhianati itu tadi, maka dikatakan dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Dan di sini juga yang menariknya dalam perbincangan hadis ini, disertakan kepada kita dengan poin yang kelima berkenaan dengan karakter orang munafik. Begitu juga ia bertepatan dengan perbincangan berkenaan dengan pengkhianatan itu tadi. Kalau kita rujuk dalam hadis kita ni kan yang ke-48. Dalam hadis betul, kita cuma ada 4 sahaja karakter munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh, kalau kita nak rujuk kembali, sila rujuk pada muka surat 421, sebagaimana juga tadi yang telah disebutkan oleh teman-teman kita. Disebutkan bahawasanya Nabi SAW ada menyatakan bahawa arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Jangan lupa hadisnya. Dan saya harap sudah hafal hadis itu. Ada 4 yang katakan perkara yang siapa bila mereka ini memiliki sifat ini yang ada pada diri mereka, mereka ini sebut sebagai seorang yang munafik. Dipendekkan perbincangan hadis ini, Nabi kata apa tadi? Pertama, man idza haddatha kadzaba. Orang yang bila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Orang yang apabila dia ini berjanji kemudian dia menyelisihi janjinya, dia tak tepati janjinya. Kemudian wa iza khasama fajara, dan apabila dia berselisih, bergaduh, dia melampaui batas dalam pergaduhan tersebut. Wa iza ahada ghadara, apabila dia mengikat ataupun mengadakan perjanjian, dia mengkhianati ataupun dia lari daripada perjanjian tersebut. So kita ada 4. Namun di dalam syarah hadis ini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali beliau mendatangkan ciri ataupun karakter yang kelima. Kalau kita rujuk pada muka surat 425 kita di situ, kita dapati ada poin yang kelima. Poin yang kelima ini datangnya daripada mana? Kita pun kata, mana pula datang, sedangkan dalam hadis kan disebut ada 4. Tapi tiba-tiba bila kita baca syarah hadis ini ada 5 pula. So kita lihat begini. Di dalam poin kita yang kelima ini, dia masih lagi menjelaskan tentang pengkhianatan. Iaitu apabila berlakunya pengkhianatan, itulah yang kita panggil sebagai ciri-ciri munafik yang ada pada diri seseorang bila orang itu dia melakukan pengkhianatan tersebut. Dan di sini poin kita yang kelima dikatakan apabila seseorang diberikan satu amanah, maka dia wajib menunaikannya. Sebenarnya saya yakin ramai di kalangan kita yang biasa mendengar hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan berkenaan dengan 3 tanda munafik. Hadis ni popular. Bagi saya hadis yang ini ia lebih ramai di kalangan kita yang mengetahuinya berbanding dengan hadis yang berada di bab kita yang ke-48 ini. Jadi karakter munafik yang kelima ini sebenarnya didapati daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda, ciri-ciri orang yang munafik itu ada 3. Kan biasa kita dengar tentang hadis ini yang mana Nabi kata idza haddatha kadzaba. Ciri yang ini ada pada hadis kita yang ke-48 sekarang ini kan, betul tak? Yang pertama sekali kan yang Nabi sebutkan, idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta, wa idza tumina khana. Yang tengah ni yang kedua ini, jika diberi amanah dia khianati, wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia mengingkari. Ciri yang pertama dan ciri yang ketiga, ada dalam hadis kita. Yang hadis kita yang ke-48. Tetapi pada ciri yang kedua tidak ada dimuatkan pada hadis yang ke-48 ini. Jadi sebab itu bila kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini pula, kita dapati ciri yang 4 tadi kan ditambah dengan satu lagi ciri iaitu wa idza tumina khana.
apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Okey, so kita ada 5 sekarang ini. 1, saya gabungkan ya hadis kita yang ke-48 dan hadis kita yang ada pada karakter yang kelima. Kita ada 5 karakter munafik secara keseluruhannya bertepatan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama, apabila seseorang itu dia bercakap, dia berdusta. Kedua, apabila dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Ketiga, apabila dia bergaduh, berselisih faham, dia melampaui batas ketika berlakunya pergaduhan ataupun perselisihan faham tersebut. Dan yang keempat, apabila dia mengadakan perjanjian, kemudian dia mengkhianati perjanjian tersebut. Kita tambah dengan yang kelima di sini, iaitu wa idza tumina khana. Okey, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Baik, hal ini juga yang Nabi SAW sebutkan di sini, ianya bertepatan dengan 2 ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Anfal. Jadi dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-58, boleh lihat dalam kitab kita Muslimah ada ayatnya. Bagi mereka yang tidak memiliki kitab, boleh terus rujuk pada apps Al-Quran masing-masing ataupun boleh buka kitab, boleh buka Al-Qurannya untuk dirujuk berkenaan dengan ayat ini. Iaitu pada ayat yang ke-58 dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi ini perintah. Okey, kita tunaikan amanah kita, kita berikan amanah itu, ia merupakan sesuatu perintah. Contoh saya kata, jika berlaku kematian dalam keluarga, kemudian ada orang yang mengamanahkan kepada kita untuk menjaga harta anak yatim, maka kita perlu jaga harta itu. Kita tidak boleh makan harta anak yatim. Bila kita makan harta tersebut, ini dipanggil sebagai mengkhianati amanah. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah perintahkan untuk kita ni semua menjaga amanah. Berikan amanah itu, tunaikan amanah tersebut kepada mereka yang berhak. Jangan kita mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada kita. Okey, kita sebagai seorang ibu contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan zuriat keturunan. Itu adalah amanah yang perlu kita jaga ya muslimah. Jangan lupa tu. Okey, anak-anak ini adalah amanah yang perlu dididik, diberikan kasih sayang, diberikan segala bentuk yang hak dia. Okey, haknya perlu diberikan. Kita ada suami contohnya. Suami kita ini adalah amanah. Okay, jaga suami elok-elok kan, jaga suami, laksanakan hak-haknya. Itu adalah amanah. Kalau kita tak buat, bermakna kita mengkhianati amanah tersebut. Okay, kita ada ibu bapa juga amanah yang perlu kita jaga. Berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Okay, jangan biarkan ibu ayah kita hidup menderita. Biarkan, tak kisah nak jadi apa dengan mak bapak biar. Yang penting hidup aku senang. Tak boleh begitu. Ini maknanya di sini, amanah itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan, jangan kita khianati dan jangan kita tidak tunaikan haknya. Kerana apa? Nabi dah sebut tadi, orang yang tidak menunaikan amanah setelah diberikan amanah kepada dia, itu merupakan ciri ataupun karakter orang yang munafik. Okey? Dan di sini pada ayat yang ke-27 dalam surah Al-Anfal juga, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, iaitu Nabi SAW. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Dalam hidup kita ni ya muslimah, ada banyak amanah yang kita pegang. Ada banyak amanah yang berada di bahu kita ni yang kita sandang. Amanah ni kita tak kata bila orang kerja, oh dia ada amanah dalam pekerjaan dia. Bila orang tu gini, oh dia presiden ke, dia Perdana Menteri, baru dia ada amanah. Tak. Setiap daripada diri kita ada amanah masing-masing yang perlu kita jaga dan perlu kita tunaikan haknya. Yang tidak boleh kita khianati. Sebagaimana contoh yang telah saya sebutkan itu tadi. Sebagai seorang isteri, seorang ibu, seorang anak, sebagai seorang pekerja tadi kan, sebagai seorang pelajar, kita ada amanah yang kita pegang. Seorang pelajar amanahnya ia belajar. Kan? Kalau diperuntukkan waktu untuk belajar. Itu amanah. Jangan kita mengkhianati amanah tersebut. Contoh kalau orang hantar kita pergi belajar kan, dululah ya kita masa saya belajar ni, kan biasa kalau student ni dia ada dapat scholarship. Betul tak? Itu amanah sebenarnya. Diberikan scholarship untuk belajar. Belajar. Jangan kita buat perkara-perkara yang melalaikan. Itu dipanggil sebagai mengkhianati amanah yang telah diberikan. Sehingga menjejaskan pembelajaran dan sebagainya. Tak boleh sedemikian. Setiap amanah dia memiliki tanggungjawab yang begitu besar. Yang perlu ditunaikan haknya. Dan orang yang tidak menunaikan amanah tersebut, pasti balasannya sebagaimana yang telah kita bincangkan itu tadi. Saya pun susah nak sebutkan, nanti kita sebutlah secara keseluruhannya. Namun yang penting di sini ya muslimah, bila kita lihat pada kitab kita di situ, kerana itu berkhianat dalam amanah termasuk di antara sifat-sifat kemunafikan. Dan di sini kita lihat pada muka surat 425 kita ya, diceritakan kepada kita tentang keadaan di mana para sahabat mereka semuanya bimbang. Diri mereka memiliki sifat orang yang munafik. Okey, mereka semua bimbang. Kalau mereka ni ada sifat yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Jadi kita ada 5 kan tadi? Okey, so kita ada 5. Saya tak perlu sebutkan satu-satunya. Okay, kalau siapa nak letakkan, senaraikan boleh juga di ruangan komen di situ. Jadi mungkin dapat diikuti kembali ataupun dapat dicatat kembali oleh teman-teman kita yang mungkin masuk lewat dan sebagainya kan. Baik, so kita lihat di sini. Kelima-lima sifat ataupun ciri munafik itu tadi kan yang telah kita bincangkan. Karakter tu tadi. Bila para sahabat yang hidup pada zaman Nabi SAW ataupun selepas zaman Nabi SAW kan, mereka sentiasa menjaga diri mereka agar tidak terkena dengan sifat orang munafik ini. Sehingga mereka risau, mereka bimbang, adakah perbuatan saya ini adalah perbuatan orang munafik. Ya, sebab itu ya kita lihat pada poin kita yang terakhir di sini. Disebutkan tentang rahsia ketakutan para sahabat akan adanya kemunafikan pada diri mereka. Jadi mereka ni sentiasa berhati-hati menjaga diri mereka tentang sifat inilah ya, kalau boleh tak nak ada pada diri mereka. Jadi ada di kalangan tabi'in ni, mereka ini bertemu dengan para sahabat. Lalu mereka ceritakan tentang keadaan para sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita baca di sini, antaranya Umar bin Al-Khattab amat risau, amat bimbang kalau sekiranya dirinya ini ada sifat orang yang munafik. Jadi disebutkan dalam kitab kita di sini, dari itu semua, maknanya di kalangan para sahabat ini, para sahabat sangat takut bila ada kemunafikan pada diri mereka. Dan antaranya ialah Umar bin Al-Khattab. Dan Umar bin Al-Khattab sering bertanya kepada Huzaifah radhiyallahu an tentang diri beliau sendiri. Maknanya dia sentiasalah tanya dengan sahabat Nabi yang seorang lagi namanya Huzaifah ini. Dia kata, aku ni ada sifat munafik tak? Maknanya kalau ada tu minta ditegur, minta supaya tak dibiarkan sifat itu berada pada diri dia. Dan di sini ada seorang
tabi'in bernama Ibnu Abi Mulaika rahimahullah berkata, aku sempat bertemu dengan 30 orang sahabat, bukan sahabat, saya salah type di situ. Aku sempat bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Semuanya bimbang jika ada kemunafikan pada diri mereka. Jadi di kalangan sahabat Nabi ni 30 orang ni yang sempat ditemui oleh Ibn Abi Mulaika, yang mana dia kata 30 orang yang dia jumpa ni di kalangan sahabat Nabi, mereka tidak pernah ada rasa aman. Maksudnya mereka ni sentiasa risau, sentiasa bimbang kalau ciri-ciri munafik itu ada pada diri mereka. Dan di sini diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah bahawasanya beliau pernah bersumpah tidak pernah ada seorang mukmin pun yang telah berlalu dan tidak pula masih tersisa kecuali dia selalu memantau sifat munafik pada dirinya. Jadi Al-Hasan rahimahullah, dia kata dia jumpa di kalangan sahabat ini, lalu dia kata di kalangan para sahabat, mereka ni ataupun di kalangan orang yang beriman ni sentiasa akan memantau diri mereka, maknanya akan muhasabah diri mereka. Jadi ini kita panggil sebagai ciri-ciri orang yang beriman ya. Ciri-ciri orang yang beriman antaranya ialah dia sentiasa risau, sentiasa bimbang kalau ciri orang munafik itu ada pada diri mereka, dan mereka akan sentiasa muhasabah agar tidak terjerumus dalam kemunafikan. Dan dia jelaskan kepada kita, dan tidaklah ada seorang munafik pun yang telah berlalu maupun yang masih tersisa kecuali dirinya merasa aman dari kemunafikan. Dan kalau orang itu dia munafik kan, dia memang aman lah, dia rasa okey, dia tak ada rasa risau. Bagi Al-Hasan rahimahullah, inilah orang yang munafik. Kerana apa, dia juga ada meriwayatkan di dalam riwayat yang lain, dia kata begini, siapa yang tidak takut kalau ada kemunafikan pada dirinya, maka mak dia pula maka dia adalah seorang munafik. Bukan mak dia maka mak dia adalah seorang munafik. Sorry. Di slide saya tu silap type tu. Nanti saya betulkan ya. Siapa yang tidak takut kalau ada kemunafikan pada dirinya, maka dia adalah seorang yang munafik. Jadi kalau kita ini satu muhasabah ya untuk diri kita muslimah. Jika kita tak ada rasa risau, tak ada rasa bimbang pada diri kita tentang yang kalau diri kita ni orang munafik ke apa, maka kita ni lah yang sebenarnya munafik. Begitu keadaannya. Jadi sentiasa ya perlu ada rasa kebimbangan, kerisauan ya tentang apa yang kita lakukan, tindakan kita, sifat yang kita ada. Adakah kita kena tanya pada diri kita, adakah aku ni termasuk di kalangan orang yang munafik? Kalau aku buat begini, buat begitu kan. So ini kebiasaan yang boleh saya sebutkan sebagai sunnah yang ada pada diri para sahabat dan juga orang-orang yang berilmu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mereka ni tidak ada rasa aman ya pada diri mereka daripada sifat ini, dan mereka akan sentiasa risau dan bimbang supaya kalau ada mereka akan cepat-cepat buang sifat ini. Ini kerana apa? Kita semua perlu faham bahawa orang yang munafik dia tidak selamat dunia, lebih-lebih lagi juga di akhirat. Orang yang munafik tidak selamat di dunia dan di akhirat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang kedudukan orang yang munafik. Allah kata apa berkenaan dengan pengakhiran orang yang munafik ini? Allah kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, okey, dari neraka. Neraka dia ada berlapis-lapis. Okey, neraka ada berlapis-lapis. Dan maknanya beberapa tingkatan lah. Cakap lapis-lapis nanti teringat kuih lapis kan? Okey. Neraka ni dia ada tingkatannya. Dan orang yang munafik dia akan berada pada tingkatan yang paling bawah sekali dalam api neraka. Iaitu tempat pembakarnya dekat bawah tu sekali kan. Yang kita tahu kat bawah tu lah yang paling panas. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita
tentang di mana letaknya orang munafik ketika mereka berada dalam api neraka. Bukan dekat tingkat 2, tingkat 3 tapi paling bawah ni. Yang mana Allah kata apa? Walan tajida lahum nasira. Mereka ini sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. So, tak ada orang yang boleh tolong mereka ini. Kerana sifat munafik yang ada pada diri mereka. Sebab itu para sahabat di kalangan orang yang beriman, di kalangan mereka yang berilmu amat takut diri mereka terkena ataupun memiliki sifat orang munafik ini. Jadi kalau kita lihat pada perenggan kita yang terakhir pada muka surat 426 di situ Muslimah, saya nak bawa perbincangan ini di akhir sekali di situ kan, pada muka surat 426 ada sebuah kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini dia pernah menangis. Kemudian Abu Bakar melihat Hanzalah yang menangis itu tadi. Jadi dia kata apa? Bahawasanya beliau pernah melewati Abu Bakar radhiyallahu an dalam keadaan yang menangis. Jadi Abu Bakar ni dia nampak Hanzalah tu. Dia kata, kenapa Hanzalah ni nangis kan? Abu Bakar tanya, wahai Hanzalah, ada apa dengan kamu? Kenapa engkau nangis ni? Abu Bakar tanya dia. Kemudian Hanzalah pun menjawab. Dia kata begini, Hanzalah telah menjadi munafik, wahai Abu Bakar. Dia kata gitu kepada Abu Bakar. Hanzalah ni dah jadi munafik, wahai Abu Bakar. Kerana dia bagikan sebab kenapa dia jadi munafik. Dia kata kepada Abu Bakar, kerana di hadapan Rasulullah di mana baginda mengingatkan kami tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan kami melihat syurga dan neraka itu di hadapan mata kami. Tetapi bila kami kembali, maknanya lepas kami keluar daripada majlis ilmu, lepas kami berpisah, maknanya lepas kami balik ke rumah menguruskan hal rumah tangga, menguruskan hal ihwal isteri, anak-anak, menguruskan pekerjaan kami, Hanzalah kata apa? Kami dah tak ingat lagi tentang syurga dan neraka. Itu yang menyebabkan dia rasa dirinya sebagai seorang yang munafik. Dan apa kata Abu Bakar ketika mendengar kisah ataupun keadaan Hanzalah yang Hanzalah ceritakan ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an dalam keadaan ini, dia pun kata kepada Hanzalah radhiyallahu an, dia kata begini kepada Hanzalah, dia kata, demi Allah, kami juga demikian adanya. Jadi Abu Bakar kata, yalah, saya pun macam tu juga. Kan saya pun macam tu juga. Tadi jumpa Nabi SAW, Nabi cerita tentang dosa, Nabi cerita tentang pahala, neraka, syurga, kita nampak, kita dapat rasai semua itu dengan jiwa, dengan hati kita. Tapi bila kita pulang menguruskan perniagaan kita, rumah tangga, anak-anak, isteri, hidup sebagaimana biasa, kita dah lupa dah tentang syurga dan neraka itu. Jadi di sini, mereka berdua, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi bertemu Nabi SAW. Jadi Abu Bakar dan Hanzalah, mereka bertemu Nabi SAW. Dalam keadaan ini, Nabi pun bertanya, ada apa dengan kamu wahai Hanzalah? Kenapa Hanzalah ni jumpa Nabi? Jadi Hanzalah pun menjawab, Hanzalah telah menjadi munafik wahai Rasulullah. Hanzalah memberikan jawapan yang sama sebagaimana dia berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi. Yang mana dia kata kepada Abu Bakar dia jadi munafik. Bila Nabi SAW tanya kepada Hanzalah, kenapa jumpa baginda ini? Dia berikan jawapan yang sama. Hanzalah ni dah jadi munafik wahai Rasulullah. Jadi dia menyebutkan sebagaimana yang dia sampaikan kepada Abu Bakar, iaitu keadaannya tentang bila dia dalam majlis ilmu Nabi SAW, dia ingat tentang api neraka, dia ingat tentang syurga, sentiasa nak buat baik, tapi kemudian bila dah balik daripada majlis ilmu tu, hilang semua. Ni macam kita agaknya Kita masa belajar ni semangat tau Muslimah. Semangat kita. Oh, Ustazah cerita tentang dosa, tentang orang munafik. Takut kita tak nak jadi orang munafik. Lepas kuliah ni, pukul 11 nanti, hilang. Mana-mana dah pergi semua kan. Okey, dah duduk, dah makan, dah masak nanti. Lupa semua. Gitu keadaannya. Kita ni, ini yang dirisaukan oleh Hanzalah. Sehingga Hanzalah kata apa? Mungkin aku ni dah jadi orang munafik. Ini rasa dia. Okay, ini perasaan dia.
Jadi Nabi SAW ketika dia mendengar apa yang diceritakan oleh Hanzalah itu tadi, yang juga dikhawatirkan oleh Abu Bakar berlaku pada diri dia, Nabi SAW pun bersabda. Apa kata Nabi? Nabi SAW berkata begini, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum." Nabi kata gini kepada Hanzalah dan Abu Bakar. Kalau kalian terus menerus berada dalam keadaan ketika kalian berada di sisiku, nescaya para malaikat akan menyalami kalian di majlis-majlis kalian dan di jalan-jalan kalian. Maknanya kalau kita dalam keadaan yang sentiasa ingat tentang syurga, tentang neraka, para malaikat ini akan memuliakan orang tersebut. Tetapi Nabi SAW juga mengingatkan kepada Hanzalah, walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Tetapi wahai Hanzalah, satu waktu seperti itu dan satu waktu seperti ini, iaitu berubah. Maksudnya begini, Nabi SAW mengatakan kepada Hanzalah, ya, keadaan beliau itu bukan menunjukkan dia adalah seorang yang munafik. Jadi keadaan begitu bukan seorang yang munafik. Untuk menunjukkan kepada Hanzalah dan Abu Bakar juga yang ada dalam peristiwa ini, kita sebagai manusia, bukanlah kita ni perlu berada dalam keadaan beribadah, majlis ilmu 24 jam. Bukan begitu. Kerana kita ada amanah tadi kan? Kita ada amanah, kita ada tanggungjawab lain yang perlu kita tunaikan. Antaranya bekerja, mencari nafkah, menguruskan rumah tangga, ya, mendidik anak-anak. Bayangkan kalau kita ni 24 jam berada dalam majlis ilmu. Daripada pagi sampai ke nak tidur nanti duduk depan laptop ni, dengar je kuliah, ya, tak ada kerja lain. Macam mana? Bayangkan. Menjejaskan juga kan keadaan kita, kehidupan kita. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Sa'atan wa sa'atan. Okay, sa'atan wa sa'atan. Ada masa kita belajar, ada masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa kita berzikir, ada masa kita melaksanakan urusan-urusan dunia kita sebagai amanah yang juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Senang katanya Nabi SAW ingin beritahu kepada Hanzalah, begitu juga dengan Abu Bakar, situasi itu bukan menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang munafik. Jauh sangat keadaan begitu. Kerana Nabi juga sudah jelaskan tadi kan tentang ciri-ciri orang yang munafik itu bagaimana. So kalaulah begitu keadaannya bukan. Kerana hidup kita ini ada perkara-perkara lain yang perlu dilaksanakan. Dia bukan hanya semata-mata tentang ibadah. Ya, bukan semata-mata tentang ibadahnya, bukan semata-mata kita ni solat, puasa, bukan semata kita ni bersedekah, duduk dalam majlis ilmu, mendengar nasihat, ingat syurga dan neraka dalam majlis ilmu itu kan, sehingga kita tak boleh buat perkara yang lain. Bukan begitu. Dalam agama kita mengajarkan di sana ada perkara-perkara lain yang perlu kita laksanakan sebagai amanah dan tanggungjawab juga dalam kehidupan kita. Jadi yang pentingnya di sini kita nak kata, kisah tentang Abu Bakar dan Hanzalah itu adalah bukti bahawa di kalangan para sahabat mereka amat risau. Ya, mereka amat bimbang yang diri mereka ada memiliki sifat orang munafik. Sebab itu mereka ini tak pernah rasa aman. Bila mereka beramal ibadah, bila mereka menjadi seseorang walaupun dekat dengan Nabi, kita nampak Masya Allah Tabarakallah, inilah di kalangan para sahabat jauh bezanya. Sebab tu Nabi kata ini generasi yang terbaik. Di kalangan yang terbaik, di kalangan sahabat ini. Kerana keimanan mereka, sifat mereka, akhlak diri mereka yang tiada tolok bandingnya. Tak boleh dibandingkan dengan kita di kalangan sahabat ini. Tak, mereka beriman, hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi SAW, pergi berperang dengan Nabi SAW, melihat semuanya yang Nabi SAW lakukan dalam kehidupan baginda. Tetapi mereka masih lagi tidak ada rasa aman, ya, daripada semua perkara ini. Walaupun beramal soleh, walaupun solat tahajud, tapi masih lagi takut bahawa diri mereka adalah orang munafik.
masih lagi takut bahawa amalan-amalan mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga seharusnya diri kita ini muslimah. Jangan pernah kita ada rasa aman dalam hidup kita. Oh, saya solat, saya ni banyak sedekah, gitu kan. Saya ni suka berpuasa, tahajud, baca Quran, khatam Quran setiap minggu saya khatam. So kita lihat begini, adakah itu semua menjadikan kita seorang muslimah yang rasa tenang bahawa kita ni konon-kononnya Allah muslimah solehah ahli syurga gitu ya? Adakah begitu keadaannya? Belum tentu. Kebimbangan, kerisauan ini perlu ada dalam diri kita. Mungkin bimbang kita beramal soleh ni Allah terima ke tidak? Bimbang kita beramal soleh ni ada benda-benda yang ada unsur-unsur riak ke tidak? Kita buat benda ni jadi orang munafik ke tidak? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita muhasabahkan. Kenapa perkara ini penting? Kerana untuk menjaga amal soleh kita agar ia sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjaga amal ibadah kita agar kita tidak lakukan demi pujian manusia yang ada di sekitar kita. Kerisauan, kebimbangan ini amat penting ada dalam diri kita supaya kita sentiasa koreksi, sentiasa ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan amal soleh kita. Bayangkan kalau kita tidak ada rasa kerisauan dan kebimbangan ini. Mungkin kita akan sentiasa rasa diri kita ini bagus, sentiasa rasa amal ibadah kita adalah amal ibadah yang terbaik. Sehingga kita mungkin ada rasa riak, kita rasa tak perlu untuk perbaiki, berpada dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada usaha untuk sentiasa memperbaiki amal ibadah kita. Memperbaguskan amal ibadah kita. Kita akan sentiasa buat itu sahaja. Yang kita rasa, dah bagus dah macam ini, dah bagus dah. Yang penting aku buat. Mungkin kita kan, yang penting aku buat lah. Bagus daripada tak buat, betul kan? Daripada tak buat langsung, gitu kan kadang-kadang kita kan. Daripada tak buat langsung dah bagus aku solat. Mungkin keadaan kita begitu. Tapi jika seseorang dia memiliki rasa kerisauan-kerisauan ini, dia akan sentiasa ingin memperbaiki amal ibadah dia, selalu ingin koreksi, selalu ingin memperbaiki niat dia, kan? Sentiasa menjaga hati dia, sentiasa menjaga supaya amal ibadah dia ini adalah amal ibadah yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ya muslimah, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjaga diri baginda daripada sifat orang munafik. Ya, ada antara doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon Allah Subhanahu Wa Taala lindungi diri baginda. Dan doa ini doa yang cantik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi sebagaimana yang telah kita bincangkan semua itu tadi. Dan di sini Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Okey, sebentar ya. Lupa nak buka slide. Okey. Minta maaf ya, Ustazah lupa nak buka slide Ustazah. Baik, kita lihat begini. Nabi SAW ya ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Kefakiran dan kekufuran. Wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi. Dan juga Nabi SAW mohon kepada Allah perlindungan agar jauh daripada sifat al-fusuq, iaitu kefasikan. Kefasikan inilah orang Muslim, dia beriman kepada Allah tapi dia ada buat dosa. Kefasikan. Wasyiqaqi, iaitu kedurhakaan. Maknanya kita melanggar batas dalam agama, melanggar syariat. Ini boleh disebut sebagai kedurhakaan. Dan bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini, wan nifaqi. Itu sifat yang Nabi SAW minta supaya Allah lindung dari diri baginda, iaitu nifaq, kemunafikan. Seterusnya, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan pada diri baginda dari sum'ah warriya,
Okay, dan sum'ah juga riak di sini. Sum'ah dan riak ni kedua-duanya ialah sifat yang mana kita buat satu amalan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi demi pujian manusia. Sum'ah ni adalah perbuatan-perbuatan yang kita buat yang mana didengar oleh orang. Contoh kita baca Al-Quran, okay? Kita baca Al-Quran, kita berzikir. Jadi ini semua yang orang dengar. Contoh apa lagi? Yang bagi ceramah contoh bagi ceramah, berdakwah yang mana orang boleh dengar suara kita. Jadi bila kita buat amalan-amalan ini yang mana orang dengar suara kita tu tadi, kita nak orang puji, kita nak orang puja kita. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini dipanggil sebagai sum'ah. Riya ialah amalan-amalan lain lah yang berkaitan dengan tindakan, perbuatan yang mana sama juga keadaannya untuk supaya orang puji kita dengan perbuatan kita itu. Amal soleh kita itulah tadi dipuji oleh orang lain. Maknanya dia buat tersebut bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat di sini muslimah, dalam doa ini ada sifat nifaq, iaitu kemunafikan yang Nabi SAW minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung diri baginda dari semua sifat-sifat ni. Sifat-sifat ini adalah sifat yang tidak baik. Kita sebagai umat Nabi SAW juga boleh mengamalkan doa ini, bagi saya terbaik jika dapat dihafal dan dibaca setiap hari supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada kemunafikan tu tadi, kefasikan, kefakiran, contohnya sifat kekufuran, riak, sum'ah yang kita tak nak. Sifat-sifat ini semua ada pada diri kita yang menghiasi diri kita. Sebab itu kita doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wan nifaqi wal fusuqi wasyiqaqi, maaf tertinggal wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ah war riya. Saya amat berharap doa ini ia menjadi satu nilai tambah pada perbincangan kita pada pagi ini untuk menguatkan lagi motivasi diri kita, menjaga niat kita, menjaga diri kita agar sentiasa berusaha menjadi seorang muslimah yang salihah, yang benar-benar ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan apa yang telah terkandung dalam hadis Nabi SAW yang mana kita kuatkan semua tindakan kita, amalan kita dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa amat penting. Sebab itu saya banyak mengajarkan tentang doa. Kerana doa ini adalah senjata kita sebagai seorang muslimah untuk kita menguatkan diri kita, untuk kita sentiasa berada dalam keadaan yang benar supaya Allah Subhanahu Wa Taala memandu kehidupan kita berada di atas jalan syariatnya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan pada masa-masa yang telah diluangkan pada pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai di sini. Alhamdulillah saya baca doa ini setiap selepas subuh. Okay, ejaannya tu. Setiap selepas subuh, solat subuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Zizi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatannya untuk terus-terusan beramal dengan doa tersebut. Okay, kita ada syukran Ustazah, Kak Som di situ. Syukran Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Jazakillah khair wa iyyak Kak Som. Dan Alhamdulillah, terima kasih Kak Fauzah di situ. Terima kasih Ustazah perkongsian ilmu, admin Masjid Al-Muttaqin dan sahabat-sahabat. Jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan semualah yang memberikan komen tidak kira sama ada di ruangan Facebook ataupun YouTube. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas kesudiannya untuk mengikuti kuliah kita. Yang paling penting Alhamdulillah selesai kita perbincangan hadis kita yang ke-48. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.